Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat. Tazkirah ringkas pada hari ini bertajuk Menghormati Ibu Bapa Kunci Keberkatan Hidup. Para pendengar sekalian, kita semua ada ibu dan bapa. Ibu bapa adalah warisan zuriat yang membawa kepada lahirnya kita ke dunia. Dan sebab itu agama Islam meletakkan ibu bapa di tempat yang tinggi dalam hubungan kekeluargaan, bahkan digandingkan dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jika salah seorang daripada kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaan kamu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking, menyegah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang sopan santun. Surah Al-Isra ayat 23. Firman Allah ini jelas menyatakan bahawa kita tidak boleh sama sekali menyakiti hati ibu bapa, sehingga kalau kita menyebut pun tidak boleh, dilarang sama sekali. Hadis berikut pula jelas menunjukkan betapa tingginya kedudukan yang diberikan Islam kepada ibu bapa. Hadis tersebut bermaksud amal perbuatan yang amat disukai Allah Subhanahu wa taala ialah solat yang tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan berjihad kepada jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Para pendengar sekalian, berbuat baik atau taat kepada kedua ibu bapa kita bermaksud menghormati dan melakukan pekerjaan yang disukai mereka, dan pekerjaan yang dilakukan itu janganlah bersalahan dengan kehendak yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan pekerjaan yang disukai kedua ibu bapa memang menjadi tanggungjawab besar kepada seseorang anak. Besarnya jasa ibu dan ayah memang tidak dapat dinilai sama sekali. Pada masa anak masih kecil dalam kandungannya, ibu telah menempuh pelbagai penderitaan dan kesusahan. Ibu dan ayah terpaksa berjaga siang dan malam untuk mengawasi dan membendung kesihatan anaknya yang masih kecil. Seorang ibu rela tak tidur malam demi menjaga anaknya yang masih kecil daripada digigit nyamuk. Ibu dan bapa sanggup perut kosong selagi perut anaknya yang masih kecil masih belum berisi. Begitulah besarnya pengorbanan ibu dan bapa terhadap anaknya. Jadi, tidak hairanlah jika Islam menitik beratkan soal berbuat baik dan menghormati kedua ibu dan bapa. Para pendengar sekalian, Islam mewajibkan anak menghormati dan berbuat baik kepada kedua ibu bapanya bukan sahaja ketika mereka masih hidup, malah selepas mereka meninggal dunia pun. Amalan baik dan penghormatan ini wajib dikekalkan oleh anak-anaknya. Di samping itu juga, kewajipan untuk anak-anak mentaati kedua ibu bapanya diperkuatkan lagi dengan sepotong hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang bermaksud, apabila mati seseorang anak Adam itu, maka putuslah amalnya melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu bermanfaat kepada orang lain, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Justru itu, marilah kita terus berbuat baik terhadap kedua ibu bapa kita sekiranya mereka telah meninggal dunia, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mendoakannya. Di antara doa yang boleh kita gunakan untuk mendoakan kedua ibu bapa kita ialah
Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapaku dan rahmatilah serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mengasihi aku di semasa kecil. Dalam surah Al-Isra ayat 25. Begitu juga dengan ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang mukmin pada hari terjadinya hisab, iaitu hari kiamat. Dalam surah Ibrahim ayat 41. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, bermaksud keredaan Allah bergantung kepada keredaan ibu bapa dan juga kemukaan Allah bergantung kepada kemukaan ibu bapa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan itu, hormatilah ibu bapa sepanjang hayat kita di kandung badan. Lakukanlah perbuatan yang menyenangkan hati mereka semasa mereka masih hidup dan berdoalah kepada mereka setelah mereka meninggal dunia. Moga-moga dengan berbuat demikian hidup kita akan diberkati dan dirahmati Allah dan kita menjadi manusia yang berbahagia di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Sekian tazkirah ringkas untuk hari ini. Moga ia dapat dimanfaatkan. Segala kekurangan datangnya dari saya dan saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.